ini kita sambung semula kuliah kita yang terhenti sebulan. Pagi tadi kita dah mulakan kuliah subuh pada pukul lebih kurang 6.50 sebagai kuliah subuh yang pertama, dan sebahagian tuan-tuan hadir. Dan insya-Allah pada setiap kali hari kuliah yang ada, anda akan mulakan dengan kuliah subuh, iaitu dengan tafsir suratul An'am, untuk melihat bagaimanakah cara Al-Quran mengendalikan isu akidah dan perbahasan akidah. InsyaAllah kita akan sambung semula kuliah fiqh kita yang terhenti sebulan kerana pergi ke India. Bila kita sebut India, semua orang Malaysia ni dia nampak muka Shah Rukh Khan. Walaupunlah sebenarnya adalah lagi orang lain selain daripada Shah Rukh Khan di India. Anak pilih untuk pergi ke India kerana pada 2 kurun yang lalu India telah menjadi pusat kepada perkembangan ilmu hadis. Sebelum muncul semula Arab sekarang, dunia Arab kembali menjadi jago. Sekarang dunia Arab yang jago dalam bidang hadis. Tapi India pada 2 kurun yang lalu mereka menguasainya. Jasa mereka di dalam menjaga tradisi ilmu yang berkaitan dengan hadis sangat besar. Sekarang apabila munculnya Muhibbuddin Al-Khatib dahulu yang telah meninggal, juga jasa Syekh Nasiruddin Al-Albani dengan segala pandangan-pandangannya yang barangkali ada yang dipersetujui ataupun tidak, tetapi jasanya telah menyebabkan dunia hadis kembali bersemarak, dunia ilmu hadis kembali bersemarak di dunia Arab. Tetapi India lebih dahsyat. Anda pergi mengambil sanad, jumpa dengan ulama-ulama hadis dia, duduk bersama dengan mereka, membaca 1-2 kitab yang kecil bersama dengan mereka. Mereka semua, ijazah yang mereka berikan kepada kita akan sampai kepada guru mereka seorang saja. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi nama dia. Waliullah Ad-Dahlawi inilah orang yang bertanggungjawab membawa ilmu hadis ke dalam negara India. Dia pergi mengaji di Madinah, mengambil semua ilmu hadis yang dia mampu dan dia bawa balik ke negeri India. Dan mengasaskan, membawa kembangkan ilmu hadis ini ke negeri India. Islam pernah memerintah India sebanyak 800 tahun. Sebelum India menjadi India macam sekarang. 800 tahun. Tempoh yang panjang. Walaupunlah semasa pemerintahan Islam di India, ada zaman teruk pemerintahannya, seperti Raja Akbar Agung yang mengasaskan din ilahi. Tentu kalau mendengar cerita Raja Akbar yang mengasaskan din ilahi, merosakkan negeri India. Dan anda melihat orang India ni ada satu kelebihannya. Dia ni kalau bab khurafat ni cukup setuju, cukup minat. Bab khurafat ni banyak negeri dia, macam-macam dia sembah. Pagi tadi kuliah subuh kita sebut di dia sebahagian masjid dia tu dah Syiah separuh. Syiah tu 10 Muharram luka diri, pas tutup lampu gelap, bertukar-tukar pasangan, Syiah. Yang lain pula masjid hak jenis huruf-huruf ni huruf-huruf lah. Hak tu di kalangan orang Islam pun cerita Hindu ni. Hak sembah kubur di tempat tabligh itu, di Jamaat Tabligh tu di Nizamuddin tempat mereka. Nizamuddin tu merupakan markas utama Jamaah Tabligh seluruh dunia. Nak kata besar tak besar juga lah, artinya berapa tingkat. Di sebelah Nizamuddin itu tak berapa jauh. Bahkan di Nizamuddin tu, di depan tu banyak orang jual bunga-bunga. Kita tengok, oh rajin orang sini. Jual bunga tu semua bukan untuk apa? Untuk sembah kubur. Upacara penyembahan kubur yang dibuat sebelah dengan mereka.
Kita bertanya juga, mereka tidakkah ada satu keinginan pihak di markas ini untuk berdakwah orang Melayu di sana? Tuan-tuan fikir sembah kubur ni sembahyang 5 waktu. Baca Quran. Sembahyang jemaah. Time ada keperluan, pergi sembah kubur. Ada hajat dia, pergi sembah kubur, sujud. Mintalah. Tapi saya pergi, sampai ke India, sajalah saya cerita sebelum mukaddimah. Sampai ke India, orang pesan kami supaya pergi 2 tempat. Satu sama ada pergi ke Nizamuddin itu, kerana di situ banyak orang Islam, ataupun pergi ke jamak masjid. Satu kawasan itu ada orang Islam juga. Pergi saya tengok, hebat. Orang tak ada rumah. Tidur kiri kanan jalan. Tidur macam rumah tak ada. Penuh jalan malam-malam. Kita pernah duduk hotel dia. Hotel dia ni tuan-tuan, boleh duduk. Bagi tak mati, orang tak curi barang. Keluar berapa hari nak dapatkan tiket, punya susah nak pergi ke Durban, tempat asal hadis yang diasaskan 150 tahun yang lalu. Pergi ke sana, nak dapat kenderaan pun susah, naik bas tak kenal. Pergi stesen bas ni tuan-tuan, punya indahnya. Najis manusia ni kiri kanan. Bak ayak sirih di dinding untuk sadanya. Semua makan sirih. Boleh kata makan melekan kasta hak tinggi sikit lah. Makan sirih. Tu tuan-tuan tengok hero India duk bertumbuk terbalik habis kena gerai-gerai. Nak kata tu bukan gerai kakiat macam saya Pak Dia Khalid. Dah. Tu gerai sirih. Kita tidak heran gerai apa lah. Gerai sirih. Tak dapat nak tapi banyak. Tak jadi. Peringgai tiket situ pergi cari. Dia bagi tahu nak pergi jauh. Jam berjam-jam. 5-6 jam mau sampai. Dia kata ada bas bagusnya. Kita duk bayang bas India ni nak bagus ni macam mana ni. Keadaan negeri dia ni lebih kurang dengan kita ni. Kita sebelum merdeka lebih kurang. Bagus dia beritahu. Very special. Dia cakap Inggeris banyak tu ya kan. Very special. Best. Bukan best. The best. Ya. Very best. Lepas itu nak bas tak ada aircon. Tak ada aircon hangat. Gagah lebih kelebihan bas tu, seat ni ada siap. Tak lain benda tu tak kira penuh nak ada bumbung lah. Sampai kita nak pergi ke Durban, dia tinggal kami di satu perkampungan. Dia kata dia nak hantar ke Muzaffarnagar. Itu satu tempat yang kita nak pergi. Dari situ baru boleh kita pergi ke Durban. Kita tengok daripada segi tanda tu, Muzaffarnagar ni dah lepas dari sini. Bas ni dia tuju balik lain. Kita kata kita nak pergi Muzaffarnagar. Kita tengok dia. Dia tak boleh cakap Inggeris. Sebahagian kalau kasta tinggi sikit ada dia boleh cakap. Bas tu ada lah 2-3 orang boleh cakap. Dia kata hari ni dia tak pergi Muzaffarnagar. Sedangkan dia jual tiket kat kita pergi Muzaffarnagar. Kacau macam ni kata. Anak kata nak buat macam mana? Dia kata kalau hampa mau, sila turun tangan. Kita pun turun tengah lah. Kampung Banat mana India. Cawat kiri kanan. Orang perempuan tanggung tek lembu. Tek lembu ni, lembu tak dan berak ni tak ada orang tak buat tangan dah. Ada harga. Dia buat bahan bakar. Tak ada. Susun tinggi tuan-tuan. Hatu yang kita ada minat ni Ustaz tu. Dia kena yang tu nak darah Ustaz tu seorang pening 3 minggu lah. Dia tinggal kita di situ. Pening kampung. Kampung macam Mengkuang ni. Mengkuang pun ada. Kalau kadang-kadang lembu tak jalan. Tapi lembu, babi kiri kanan jalan. Gajah, kebau, besar-besar.
Tak tahu kita nak buat apa. Tak tahu, tanya orang dia pun cakap tak boleh. Tengok pun takut lah kalau ada beca apa tu. So ambil beca, pergi hantar. Bayar ada RM1 tak boleh sampai. Kayu beca tak 2 jam lebih. Tang tu bagi dia duit murah. Tuan-tuan, ada beberapa Malaysia kita bukan tak boleh mengaji sana, tapi curi-curi mengaji. Saya tanya belanja sebulan berapa? RM100 komplit. RM100 dulu ada 1,000 lebih India. Tapi akhirnya barulah kita sampai ke Durban, jumpa dengan ulama-ulama Durban. Saya tengoklah di Durban Darul Ulum. Besar, nanti kita akan tunjuk gambar besar Darul Ulum di situ. Dan di situlah lahirnya ulama-ulama mereka. Durban yang bermula dengan satu orang guru dan satu orang anak murid. Orang India tuan-tuan kata miskin. Tuan-tuan naik bas anak-anak depan naik sekali tak pakai seluar itu biasa. Miskin, tak ada makanan. Tetapi Durban, universiti orang Islam, miskinnya orang India ni, tetapi di Durban universiti kawasan dia cantik dalam, dia boleh bagi kat pelajar dia lebih kurang 3,000 lebih, semua ada bilik, seorang sebilik, kecil lah, kecil. Tuan nak masuk 2 orang tu sempit. Tapi kecil dan boleh bagi makan percuma. Dan bilik percuma, mengaji pun percuma. Kita tak boleh buat lah. Saya bincang sahabat-sahabat, kita nak lancarkan satu dana. Dalam jangka masa panjang kita nak buat tempat ni juga, kita nak beli sebanyak mana kita mampu kawasan, kita nak buat satu kawasan yang indah, yang khas untuk pengajian hadis. Mereka bila mengaji hadis Sahih Bukhari tuan-tuan, guru duduk depan, saya tengok ramai nak murid 500 orang mengaji. Kendong kitab besar. Habis Sahih Bukhari masuk Sahih Muslim. Bolehlah cara mereka secara tradisi. Ada benda-benda yang kita mungkin berbeza, kita rasa mereka perlu tambah. Di Durban tu nampak ke belakang sikit. Ke belakang di sudut teknologi. Tapi dia pun mempertahankan tradisi. Dan pemikiran mereka kuat dengan mazhab Abu Hanifah. Dan sederhana juga, tidak ekstrim. Bolehlah secara mereka. Taklah terlalu ekstrim seperti yang dijangkakan. Ke Saharanpur, kemudian kami ke tempat Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah. Dan lihat di sana ada kelebihan dia, iaitu dia gabungkan pengajian tradisi dengan ilmu moden. Fiziknya, sainsnya, semua campur sekali ilmu hadis. Itu cantik. Yang tu kita mahu. Walau macam mana India dengan jasa yang dia ada, yang mereka telah buat. Dan India ni tuan-tuan, apa saja kesan Islam di India, parti-parti Hindu meminta supaya dibuang. Bahkan dicadangkan kepada kerajaan India supaya dipaksa orang Islam masuk Hindu ataupun keluar ke Pakistan. Bahkan kita pergi di Nadwa tu, kita tengok mereka tuju, ada kat kawasan mereka tuju dengan batu, mereka apa, mereka halau orang Islam supaya keluar daripada India pergi ke Pakistan. Ini negeri Hindu kita mereka. Anak-anak orang Islam tak boleh nak pergi sekolah, kerana sekolah kalau pergi kena mulakan dengan upacara agama Hindu. Segala tempat yang ada kesan-kesan nama Islam, pasal Islam nama mereka, minta dihapuskan, ditukar nama. Hindu duduk di negeri kita, duduk minta sama rata dengan kita. Kita pun kata kita kena bagi. Dia duduk di negeri dia dah makan pun tak ada. Tandas pun kalau ada betul lah. Miskin dan ekstrim agama dia. Halau orang agama lain. Dia halau orang Islam keluar daripada negeri. Orang tak kata dia ekstrim. Kita nak buat Islam negeri dia, dia kata kita ekstrim. Di negeri kita, dia kata kita ekstrim. Pasal dia memang menumpang. Dan kalau dia kata itu India Islam pernah merentah 800 tahun. Pun orang Islam tidak bertindak apa. Ini secara umum, saya ringkas tentang perjalanan saya ke India, dan alhamdulillah kita telah berjumpa dengan semua para ulama yang telah berjumpa. Balik kita kepada perbahasan fiqh kita. Muslimin dan muslimat sekalian. Kalau tuan-tuan semua masih ingat, sebelum kelas
terakhir kita bincang masalah apa? Habis tak? Al-masru ala khuffain. Sapu di atas. Tak, pasal ni ada tajuk tu berkaitan. Kena ingat dulu baru nak faham ni. Sapu di atas khuf ni, kita sapu di atas khuf, kena ada waw benar. Sebelum sapu, kita kena apa? Berada di dalam keadaan suci, iaitu berwudu. Baru kita sapu. Lagi, berapa lama tempoh sapu? Kalau kita musafir 3 hari 3, kalau tak musafir 1 hari 1 malam. Ni kena ingat lah. Siapa yang tak ingat tu bawa pen, tulis kita nak. Yang mana sampai kepada maqam Imam Syafi'i tu ingat. Contoh kalau pergi ke kedai, ada buku pustaka salam waktu tajuk dia Al-Fiqhul Manhaji. Dia terjemah Fiqhul Manhaji di atas mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia terjemah kitab Arab dalam Rumi. Tuan-tuan kalau jumpa, tuan-tuan beli, biasanya yang anda sebut, ambil sebahagian daripada buku tu. Cuma nak ulas dengan tambahan dan beberapa pandangan. Tak ada apa yang dia kata. Pustaka salam. Anak baru ni pergi tengok, lebih kurang ingat RM17 ke apa. Beli jilid pertama. Dia banyak jilid. Banyak. Al-Fiqhu Al-Manhaji. Ibn Qayyim beli dulu. Siapa kalau nak tolong, kita Ibn Qayyim keluarkan duit. Kita mau siapa yang tolong beli. Tapi kalau Ibn Qayyim beli, Ibn Qayyim untung RM1. Dah lah. Ibn Qayyim untung bukan orang untung. Masuk dalam tabung Ibn Qayyim. Jadi kita akan beli dengan harga tu, mungkin kita akan murah sikit lah kalau banyak. Harga jadi sama boleh. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak, kita ambil. Kita ambil. Asal kita harap dia terjemah. Tengok nanti insyaAllah kita dengan sahabat-sahabat kita suruh bicara, boleh jumpa di hafal apa. Balik kita kepada masalah tadi. Bila tuan-tuan tengok, kita dah tengok, artinya dalam Islam ni ada tak bab sapu ganti kepada basuh? Ada tak? Ada kan? Contohnya ialah masalah sapu yang kita beri basuh, sapu khuf tadi. Iaitu sapu ganti kepada basuh. Kepala memang saya sapu. Kaki asalnya basuh, tapi ganti dengan sapu. Sekarang kita akan masuk suatu bab yang mana para ulama akan bincang. Iaitu orang yang balut luka ataupun patah. Yang disebut sebagai al-jabair ataupun al-asaib. Jabirah, kalau kita kata bab jabirah. Oh, kita kata mengaji bab jabariah ke? Bukan. Jabirah ni bab ni. Asalnya kita balut orang luka. Sama ada kita balut dia kerana dia luka, ataupun tuan-tuan kita zaman yang paling senang tuan-tuan bubur simen pasal apa? Bila kita ada kes yang macam tu, maka kita tak boleh kena ayat. Jadi Islam pada cara umumnya, kalau tak sebut dalil pun, bab sapu ni dah ada contoh dia. Ya tak? Jadi kita nak perbincangkan masalah sapu di sini pula. Yang sana sapunya sapu apa? Khuf, stokin hak kulit tu. Ataupun stokin yang tak kulit pun. Yang ni nak sapu benda yang kerana kita luka, kita balut, kita tak boleh buka luka kita. Ataupun kita patah dia simen, kita tak boleh buka simen kita. Antara dua sapu ni, sapu khuf ni bukan kerana luka apa saja kita pakai, betul tak? Khuf yang stokin kulit tadi kita pakai kan? Kita luka kan? Tak, kita pakai. Stokin tu macam orang tentera dia pakai kerana masuk hutan kasut dia kan?
Dia tak payah buka. Dia hanya sapu ke atas dengan syarat masa dia pakai tu dia dalam keadaan berwudu. Tuan-tuan faham elok tajuk lepas. Ngaji ni dia kena faham begitu boleh fit. Antara sapu khuf dengan sapu tempat yang balut ni, mana yang lebih penting? Fikir, dari segi fikir. Balut luka ni kita nak sapu dengan sapu khuf. Yang mana yang lebih utama? Luka lah yang utama. Biasanya orang duduk tang pintu juga mengaji boleh. Luka tu utama pasal khuf ni tak sebab apa. Kita pakai. Yang ni kita tak boleh dah pasal kita luka ataupun cedera. Kalau Islam benarkan yang ni, patut tak Islam benarkan yang ni? Lebih patut. Lebih patut. Lebih patut Islam benarkan yang ni. Itu nak bagi dari segi munasabah dia dulu. Munasabah dia dulu. Pasal sekali orang kita dia tak mau. Saya ni nak kira qadha lah ni. Dia kata 6 bulan pun 6 bulan lah. Tuhan nak tak bagi yang pandai. Maka Islam dengan ini akan membenarkan kita untuk sapu dalam masalah. Apa dalil kita? Bila kita semak dari semua dalil, nampaknya hadis masalah sapu khuf ni, kalau jenis satu-satu dia dhaif. Tapi kalau bergabung, ada ni sikit, nampak kuat. Boleh berkira untuk jadi dalil. Maka dalil dia begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. An Jabir radhiyallahu anhu qala, kharajna fi safar. Kami keluar pergi musafir. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sih. Satu orang di kalangan kami timpa batu. Kepala dia pecah kepala dia. Cedera kepala dia. Summah talam. Kemudian dia bermimpi. Bila dia hadis sebut mimpi apa tuan-tuan? Tak payah terjemah pada tuan-tuan. Kalau dia setakat mimpi beli kereta baru, tak timbul masalah. Rawi tak payah sebut. Mimpi yang menyebabkan dia berhadas. Fasa'ala ashabah. Dia tanya sahabat-sahabat dia. Pasal kepala dia cedera. Bukan dia tak tahu bahawa wajib mandi tu. Tapi masalah kepala dia cedera. Hal tajidu li rukhsatan fit tayammum? Adakah kamu semua jumpa adanya peluang, adanya kelonggaran untuk aku ni untuk ku tayammum? Kau ingat tak mau ambil, tak mau nak mandi, nak tayammum dia kepala cedera. Faqalu ma najidu laka rukhsah. Kata kawan-kawan dia, "Oi, kami tak nak jumpa lah apa? Kelonggaran. Tak ada kelonggaran. Mandi. Wa anta taqdiru 'ala al-ma'." Hang mampu lah. Macam kita lah, kita kata, "Oi, agama kenalah kuat sikit." Dia nak buat jenis tu. Ada kata cedera sikit-sikit tak apa, mandi. Macam kita kalau jihad lah. Faghtasala famat. Kawan ni pun mati dah. Kepala cedera. Falamma qaddimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Bila mana kami sampai jumpa dengan Nabi, kami pun habaqkan Nabi. Cerita kawan kami ni timpa batu kepala dia. Lepas tu dia tanya, boleh kata tayammum? Kami kata tak, mandi, mati. Faqala qataluhu qatalahumullah. Kata Nabi, mereka semua telah bunuh dia. Allah bunuh balik mereka. Maksud Nabi doa, maksud Nabi kata, Nabi marah. Hampa buat keadaan macam tu, isyuk Tuhan buat balik. Hampa macam tu. Pasal apa? Pasal apa? Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tak mau tanya kalau dah tak tahu? Yang tak reti duk bagi fatwa juga pasal apa?
Macam kita lah. Orang kata sampai pimina. Orang kata boleh jamak qasar, boleh qasar. Tak boleh. Mana boleh kita duduk makan ada, semua ada. Siapa bagi? Tak tahu gagah jawab juga. Duduk atas kapal terbang atas. Mana boleh semayang atas kapal terbang? Sebelah turun bawah. Nak kena terbang dunam kot tu. Masa tu orang pukul semayang. Tak kena tanah. Tu duduk atas Masjidil Haram, masjid tingkat 3. Abah turun bawah. Ala sa'aluhu idza lam ya'lamu. Kenapa tak tanya? Nabi kata kalau tak tahu. Fa inna shifa'ul 'ayyi su'al. Kerana ubat orang yang kehairanan itu adalah soal. Innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirfa thumma yamsah 'alayha wa yaghsil sa'ira jasadi. Nabi kata sesungguhnya cukuplah untuk dia itu bertayamum. Dan kemudiannya dia sapu di atas balutan luka dia. Kemudiannya kata Nabi, dia mandilah keseluruhan jasad dia tak cedera tu. Hadis ni nanti kita akan bincang. Hadis ni pertama saya dah sebut, kalau satu-satu dia saja dia ada masalah segi rawi hadis tak berapa kuat. Dia kena sokong. Sokongan menyebabkan dia kuat. Kuatnya hadis ini maka mazhab al-Imam Syafi'i kita berhujah menyatakan bahawasanya orang yang mana dia balut cedera dia. Sekarang katalah kita balut di mana? Katalah kita ni jatuh kuda. Balut tengkuk. Macam ni. Lepas tu kita kena mandi wajib. Macam mana kita nak buat? Kalau buka tak boleh. Ataupun kita patah cawan paha ni, kalau dia buat macam mana pelongsong kak, nak buka tak boleh. Cara dah ialah, pertama kita buat apa? Berdasarkan hadis ni dia kata tayamum. Berdasarkan hadis ni dulu. Selepas daripada itu ambil ayak sapu bahagian atas benda balutan. Sapu je ke atas. Selepas tu mandi seperti biasa bagi kawasan yang boleh kena ayak. Faham tak? Clear tak? Katalah luka tangan ni pula lah. Balut tangan. Tak penumbuk ni. Tangan sampai ke sini. Kita sapu saja. Kita tayamum sampai ke sini. Seperti mana kau satu lagi. Kalau sapu muka. Tayamum sampai ke sini. Kita ambil sapu je kat ni. Lepas tu. Mandilah kawasan. Ataupun kita di sini. Setumpuk cedera. Doktor balut ni. Tayamum. Lepas tu tayamum. Tuan-tuan tahu tayamum dah ajak ni kata. Kita ajak lah tayamum. Macam mana? Bukan pergi golek ni pasiak lah. Dah abang lah itu ni. Jadi kita ambil ayam. Tangan kita bagi lembab sikit. Kita rap. Kita sapu. Sekali cukup. Bukan kata popak. Jadi menyakit balik yang tu. Sikit saja. Bagi lalu ayam. Lepas tu bahagian yang mana yang tak cedera buat apa? Juri semua. Tutuplah kita kalau nak tutup dengan plastik apa tutup kan? Tutup. Faham tak? Artinya berdasarkan hadis ini dia gabung beberapa benda, 3 perkara. Iaitu pertama dia tayamum, kemudian dia sapu, kemudian dia mandi. Mandi itu biasa. Hak cedera dia sapu, tapi hak tambah di atas tu tayamum. Hadis. Cuma ini hadis dah. Kalau orang kita dalam mazhab Syafi'i, itulah cara dia buat. Kalau dia patah, dia apa, itulah cara dia buat. Kemudian, katalah, itu untuk dia mandi. Kerana dia nak perlu juri badan. Kalau bab yang dia tak perlu juri badan, ambil wuduk saja, dia ganti dengan tayamum. Selesai, ada tayamum sajalah. Kan? Tapi ini yang menyebabkan tempat yang dia nak mandi. Tadi. Sekarang dia kena di telinga. Lepas pada tu, dia pun berhadas nak semayang. Sini dah cedera, tak ada apa dah. Selesai dah. Kerana dia dah mandi tadi. Dia ambil wuduk. Kalau dia sini tak, bukan kawasan dan wuduk. Dia bukan kawasan cedera, kawasan wuduk. Dia ambil wuduk dah. Ambil wuduk seperti biasa. Wajib seperti biasa.
Pasal tangan tak luka, kaki tak luka, muka tak luka, wuduk seperti biasa. Yang tadi untuk dia selesaikan masalah, kalau tangan dia luka, dia sah. Inilah qaul mazhab apa? Al-Imam Syafi'i. Clear, tuan-tuan nampak tak masalah? Nampak tak nak buat? Tak apa nampak kelam ni. Artinya kalau kita kawasan balut kita, tak kira lah tam mana adalah balut. Kita kena mandi wajib buat macam mana? Tayamum dulu, kemudian sapu atas tempat balut tu ataupun tempat bungkus tu, kemudian mandi tak payah jurus lah kawasan hak cedera tu. Lagi jadi masalah pelik. Yang sapu tu kena nak elok tadi. Tutup kawasan tu elok. Mandi. Katanya jurus lah. Kita jurus kepala, jurus apa-apa semua. Elok. Janganlah bagi kena kawasan yang cedera tu. Selesai tuan. Boleh? Nampak tak? Selesailah satu kaul. Iaitu kaul mazhab al-Imam Syafi'i. Bagi tentu stop. Semua bagi fikir, susun balik semua. Buat dia ramal sikit, susun. Tak mana lari. Baru saya nak pergi qaul yang kedua. Di kalangan mazhab lain. Oleh kerana hadis ini dhaif. Di sudut. Hadis ni kalau gabung kuat. Tapi seorang-seorang satu-satu dia saja dia dhaif. Macam ni tuan-tuan yang dia kata kuat, gabung kuat ni. Satu orang kita taklah berapa percaya sangat. Dia punya cerita. Dia mahabang kat kita kata ada orang accident no. Kat apa berapik no. Kita tak percaya kat dia. Duk mai seorang lagi pun taklah berapa percaya juga kat dia. Tapi dia kata, dia tak pakai kau ni. Dia kata, hantar dah ada orang accident kat sana. Kuat tak tuan-tuan? Walaupun dua-dua, tetapi artinya dua-dua ni mai sokong riwayat antara satu sama lain. Bukan tak percaya kerana mereka kuat bohong dalam hadis, tetapi kerana lemah ingatan kadang-kadang ataupun lemah. Ada beberapa tempat yang dia lemah. Tetapi tambahan cerita. Kawan cerita ada orang syurga kereta merah. Dia ni pun orang syurga kereta merah. Tapi hak dia ni tambah sikit. Tambah hak dia dah. Kepala tersangkut atas pokok getah. Kepala sangkut dalam. Dia kata, kau tak abang apa pun. Dari segi cerita aksiden tu kita dah percaya lah. Betul tak? Cuma hak tambahan, hak seorang ni kepala sangkut ni kita duk fikir. Boleh jadi betul. Boleh jadi tak betul. Bagi golongan yang terima dengan kepala sangkut sekali. Ni contoh kepala sangkut ni bukan hadis. Ni. Tapi nak cerita artinya tambahan ini, tambahan dalam hadis ni yang menyatakan kena tayamum dan sapu ni tambahan dalam hadis ni. Dalam hadis lain tak ada. Dalam hadis lain dia hanya kata sapu saja. Maka ulama selain daripada Syafi'i, dengar. Ulama selain daripada mazhab Syafi'i kata macam mana? Dia hanya sapu dengan air ke atas. Kemudian kawasan lain dia mandi. Tayamum tak ada. Faham tak? La ni lah kata. Kita ni. Seorang orang tua pakcik kita susah lah. Dia patah. Dia masuk hospital. Kita habang dia nak kena tayamum. Nak kena apa. Tak boleh buat dia. Nak cari debu. Nak cari apa. Masa tu. Tuan-tuan nak habang macam mana kat dia? Habang kata sapu. Selesai masalah. Pasal kerana hadis ni pun bukan hadis yang begitu. Tapi dalam keadaan hal biasa, tuan-tuan tayam, orang yang bermazhab Syafi'i kita tayamum, kemudian kita sapu, kemudian kita. Tuan-tuan faham ni? Lagi tak faham kena tanya. Lagi balik buat silap ni, rejung kepala duduk ni payah. Sehingga titik ini tuan-tuan faham. Cuma berlaku perselisihan pandangan di kalangan para ulama dalam kes ini. Berdasarkan kepada kes tayamum tadi. Berdasarkan kepada masalah sapu khuf tadi. Sebelum kita sapu khuf, kita hendaklah berada dalam keadaan berwudu. Maka mazhab al-Imam Syafi'i mewajibkan sebelum balut kena dalam keadaan berwudu. Tuan-tuan akan fikir, macam mana kena luka ni tu? Nanti dulu. Itu kita nak mazhab apa? Dalil dia apa? Kias. Dia kias dengan kes sapu. Dalil tak ada. Dia kias dengan sapu.
lain daripada Syafi'i, iaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Al-Imam Malik menyatakan tak perlu. Kalau suruh sebambil wuduk pula, hak tu je menyusahkan pula. Tak menasabah, kata mereka. Kiasan itu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kias ma'afarid. Buat kiasan yang tak kena pada tempatnya. Itu pandangan Ibn Taymiyah. Maka dia menolak. Dia kata tak ada kena ambil. Itu masalah khuf, bukan masalah ni. Maka kalau kita tuan dengar orang mazhab Syafi'i, dia akan kata kena ambil wuduk dulu. Kena mandi wajib dalam keadaan bersih dulu. Baru boleh pakai yang tu. Baru hak sekali lagi baru ni. Kita katakan pada orang ramai, insya-Allah tak perlulah ambil wuduk dulu. Kalau tidak jadi misalkan tuan-tuan kalau cedera, tak payahlah ambil wuduk. Kalau dah ambil wuduk, memang kenalah luka tu. Ataupun kalau tuan-tuan wajib mandi dulu, habislah kenalah luka tu. Hak nak sapu tu kena nak elak luka tu. Maka dalam hal ini kita lari sedikit daripada mazhab Al-Imam Syafi'i. Kerana kita nampak tak mampu, kita tak mampu buat. Kita tak mampu buat. Yang kedua, di dalam mazhab, di dalam masalah khuf, selama berapa hari kita diizinkan untuk sapu? Ha? 3 hari. Di dalam jabirah, hak kita balut tangan kena cedera ni berapa hari? Ha? Yang ni tak ada hari. Selagi duk cedera, pakai lah. Kalau tidak, duk kena gaji buka semen tu, kacau lah. Sehari buka doktor. Pasal apa hang ni sehari-sehari ya duk buka dia? Saya ni ambil bab sapu khuf. Kadang-kadang pakai pi. Doktor kata hang putih ngeri lah. Pakai lah. Yang tu sepakat ulama, tak payah buka. Maka mereka semua mensyaratkan beberapa benda. Iaitu, antaranya, mereka mensyaratkan supaya kita tak, orang yang nak sapu khuf ini, tak balut melainkan tempat yang cedera saja. Misalnya kita ada cedera daripada sini ke sini, dia balutlah dari yang kawasan patah. Dan kawasan yang tepinya kalau ia diperlukan. Kalau satu orang tu kata, doktor, banyak ni lah, balut sampai ke atas tak tu? Mana? Saya kata, rimah tu sikit-sikit lah, berangkatlah ke atas. Tak boleh. Pasal kawasan yang tak diperlukan, dia tak boleh. Hanya balut kawasan yang cedera saja. Dan tidak boleh lagi dia sapu ayat ke atas. Apabila apa? Apabila telah tamatnya sakit. Tulang semua dah elok dah. Dia rasa selesa pula pakai benda ni. Pakai toy dah. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Bila tamat saja, dia dah sihat. Dia dah boleh guna air. Dan dia tak perlukan benda tu. Dia kena buka untuk dia jaga kebersihannya. Seperti mana yang disebut dan diminta oleh syarak. Ini adalah perkara umum yang kita sebut di dalam masalah sapu jabirah. Dan saya akan buka bagi ruang tuan-tuan tanya yang ni. Saya tak faham. Baru kita boleh pindah tajuk lain. Siapa ada soalan? Ya. 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 Kalau wuduk, dia sapu ke atas. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, dia tetap bersama dengan sapu dan tayamum. Kalau dia tu balut kawasan wuduk. Kalau dia balut kawasan wuduk. Katanya kalau tuan-tuan tengok orang tak, dia tayamum pun dia tayamum. Kemudian dia sapu pun sapu. Tak apalah, dia ambil lah. Ya. Jadi tak kata lepas mula tu tayamum dulu, baru sapu, kemudian mandi. Ya. Adakah itu tapi maksudnya kalau kita balik dulu, mandi dulu. Boleh juga. Ya. Soalan ngam. Dia kata tadi anak kata sapu. Kemudian tayamum, sapu, kemudian
Mandi. Sekarang nak mandi dulu kemudian sapu baru nak tayamum. Boleh tak? Boleh. Ini berdasar susunan hadis ini saja. Tak ada masalah apa. Ini bukan tertib dia. Ini artinya buat yang mana satu bagi cukup benar. Ataupun tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan nak ambil beginilah. Untuk makcik kita yang tuan-tuan. Macam mana ustaz banyak sangat kaul-kaul macam ni. Ambil wudu sampai kawasan hak balut tu sapu yang kuat. Selesai masalah. Saya sebut ni pasal kita habaq fiqh apa? Al-Imam Syafi'i. Boleh tak kita pakai fiqh orang lain dalam hal ni? Boleh, jangan takut. Bukan keluar agama. Imam kita belakang. Tuan-tuan pergi negeri India, tak bunyi amin tuan-tuan. Waladhdallin. Diam. Amin dah lah. Dia apa mazhab Hanafi? Kalau tuan-tuan kata, sesat lah, pakai jadi mazhab Hanafi, kacau lah macam tu. Ada orang kata, kalau nak buat macam tu, kena ambil wuduk juga cara mereka. Habak main wuduk cara mereka beza dengan kita datang mana. Awak, wuduk mereka apa? Terjun kolam dulu. Wuduk tu lah. Wuduk yang baca dalam dalil tu. Cuma sapu kepala pergi habis. Kita pun dah tahu sapu lah, habis kepala. Ambil sapu je. Selesai makcik. Tak usah duk pergi cari tanah, tak usah duk cari apa lah. Sapu. Kita ambil, kalau kata dia ni bukis tangan lengan ni, abang anak kita ambil, semayang elok, sampai tangan tak boleh nak ni, macam dah balut dengan simen, lalukan ayak kuat atas tangan. Kuat atas simen. Lalukan ayak kuat atas simen, insya-Allah kemudian solat seperti biasa atau solat kuat lah. Salam. Kalau ada yang kata kalau wuduk secara Hanafi, belahak aja pakai wuduk kan? Ayat wuduk dah ada, belahak aja pakai wuduk dah ada kebenaran kan? Qaul di kalangan mereka menyatakan begitu, juga sebahagian qaul di kalangan Ahmad menyatakan demikian. Yakni senawa, lepas senawa tu dikirakan batal. Dikirakan batal. Wallahu ta'ala alam. Dalil yang jelas, itu qiyas mereka. Dalil yang jelas batal ialah bukan angin ke atas, angin ke bawah. Dan kita kata tak batal. Sebenarnya di kalangan, sehingga kan di dalam satu-satu pendapat, imam tertentu, bukan semua imam tu ikut. Macam Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i, bukan semua qaul yang sama dengan qaul Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Abu Yusuf. Tetapi mereka tetap hormat, ini imam-imam besar. Imam Syafi'i ini alim. Sebab itu ulama' kata, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kita jangan fikir idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sah satu hadis dia mazhab aku, bukan bermaksud Imam Syafi'i ini tidak jumpa hadis, kata mereka. Mungkin, tetapi bukan itu maksud dia dengan mudah. Kerana sebahagian banyak hadis Imam Ahmad entah apa ratus ribu juta hadis. Bukan dia tak jumpa, tapi kadang-kadang dia jumpa, tetapi dia buat hukuman berdasarkan dalil yang mana ada sebab yang lain. Umpamanya, seorang yang bernama Ibn Jarud, dia ni alim dalam hadis, dia ada sahih Ibn Jarud, dia mazhab Syafi'i. Dia jumpa hadis, dalam hadis kata-kata iftar al-hajim wal mahjum, terbatallah orang-orang yang tukang bekam dan orang yang kena bekam. Kalau dia puasa, orang tukang bekam pun batal, orang yang kena bekam pun batal. Kata Ibn Jarud, hadis ini sahih. Macam mana Imam Syafi'i kata tak batal? Ulama Syafi'i jawab, Ibn Jarud sebenarnya tak tahu Syafi'i siapa. Syafi'i bukan tak pernah jumpa hadis tu, dia pernah jumpa, tetapi dia jumpa satu hadis yang lain juga. Ihtajaman Nabi SAW wa huwa sha'imul muhrim. Nabi itu berbekam sedangkan dia berpuasa dan berihram. Habis macam mana? Habis Syafi'i menyatakan hadis rawinya awal. Itu kita kena tahu, bukan imam tak jumpa, dia jumpa.
Ataupun kalau dia jumpa, mungkin dia hukum dan hukum yang lain. Kerana hadis dia bukan 3 macam kita. Hadis dia ratus ribu. Melainkan hadis yang macam ni, kita pakai pendapat imam lain, kita masih lagi dalam daerah imam-imam yang besar. Wallahu ta'ala. Kentut kena basuh tak? Baru lah soalan macam tu bagus. Ada orang pendapat. Tak payah pendapat dah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi kata, siapa rasa fala yansarif hatta yajidu rihah. Nabi kata jangan tinggalkan masjid dengan tinggalkan pembek sembahyang lain sehingga dia bau. Maksudnya sehingga dia, bukan dia duduk bau. Maksudnya sehingga dia yakin. Kadang-kadang kita rasa rasa macam terkentut ni. Rasa tak betul. Sehingga yakin. Yakin. Ya. Jadi ini terdakwa atau belahak ini disiapkan pada kentut. Padahal pada asalnya kias ini boleh dilakukan atas segala khusus, baik pada hukuman perundangan. Macam mana kalau dikatakan ulama besar yang alim dikiaskan atas benda-benda khusus? Ada benda khusus yang tak boleh dipikirkan, dia tak boleh kias. Perkara ini boleh difikirkan, dia makan kias. Seperti yang kata ibadat khusus ni bilangan rakaat yang tak boleh fikir. Bacaan-bacaan tertentu yang tak boleh fikir. Lain daripada itu mereka kias tidak berarti masuk keluar. Cuma kita kata dhaif, tak boleh, tak kuat dan lemah. Nampak yang seperti ini. Lemah. Allah Ta'ala. Ya. Kaki palsu tak payah basuh. Hanya basuh, katanya dia tak ada, anggota tu tak ada. Ya, selesai. Katanya dia basuh sebelah saja. Sebelah lagi tak basuh. Tangan palsu juga demikian. Dia tak basuh. Kalau dia tangan dia palsu daripada pertengahan ni, sini, dia hanya basuh sampai yang ada saja. Yang tak ada, tak payah basuh. Tangan hak palsu tak payah basuh. Bukan tangan dia. Tangan dia lah. Tapi palsu. Tak kira. Dia kira hak asli tu. Tapi kalau satu hari nanti dia sambung dengan tangan orang, orang model lah boleh pada tangan orang sambung, jadi macam tangan dia bergerak macam biasa. Basuh lah. Basuh. Basuh. Ya. Ya. Bagaimana kalau anggota tayamum kita belum betul juga tak boleh? Kalau anggota tayamum itu tak boleh kena, ini ada satu lagi qaul. Mereka menyatakan kalau anggota tayamum tak boleh kena, mereka suruh qada bila sembuh. Ini qaul mereka. Qaul ini agak membebankan. Qaul Imam mazhab dan pembesar Syafi'i lambat ini membebankan. Kita mana boleh bila membebankan tinggal. Dia kata, mana ada mazhab tinggal-tinggal macam tu. Hampa pergi Mekah tu bila membebankan sentuh lelaki perempuan bertinggal. Kita mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bila kita kata bahawasanya kita hanya sapu saja, meninggalkan tayamum, itu juga kaul di kalangan ulama Syafi'i. Walaupun imam tak kata, tapi ada di kalangan ulama Syafi'i juga yang kata. Ada masa yang kata. Sedangkan mereka Syafi'i. Dengan itu kita kata, kalau dah anggota tayamum pun cedera, dia kekal. Itulah kuatnya hujah sapu saja. Dia balut dan dia sapu. Allah. Ya. Salam. Bila kita tayamum, kita tak berwuduk dah. Selesai dah. Cuma tadi, kalau kaul yang tadi, yang awal tadi, dia ambil ayat semayang. Sampai kepada bab yang balut tu, dia sapu ke atas. Kerin apa tu semua, dia tayar. Itu. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan semua, untuk selesaikan masalah ni, bila kita cedera, tangan kita balut, jari kita balut, jari anak kita balut, siapa saja cedera, ambil yang semayang macam biasa, hak tempat tak boleh kena luka tu, sapu ayak ke atas. Bagi bukan kata bagi lokeh, bagi agak kena ayak saja.
Bagi tangan kita lembab-lembab macam tu, ada renyah gitu, serap, sapu sekali. Sudah. Bukan sapu bagi kena semua. Bagi kena boleh kata hampir semua lah. Dalam munasabah kita ni berat macam tu, sapu lah. Ketika kata tangan kita tu lembab, ada ayak. Kalau tak ada ayak, kita tarik kena semua kawasan. Itu nama sapu. Kalau ayak sampai titik tak tu, yang tu nama basuh. Itu nama basuh. Selesai. Artinya orang yang patah hospital bersuruh semayang. Kadang-kadang dia akan ada patah satu hai, balut lagi satu hai ke atas. Hak cedera. Semuanya dia ambil semayang sampai ke tu. Sapu slow. Jangan sapu duk genyek sampai keluar darah pula dah. Dia kata genyek dah kuat sikit dia kata. Jangan sapu agak ni. Selesai. Inna dina, agama ini mudah. Ya. Nak keluar di dalam surat khabar, penyakit kulit yang bersisik semua badan kan? Ya. Yang bersisik semua badan. Ya. Tak boleh kena ayak, tak boleh kena debu kan? Yang mana kalau dia bermimpi keluar, dia berhadap guna. Ada besar. Ya. Jangan keluar dia kan? Tidak boleh kena ayak, tak boleh kena debu. Dua-dua. Betul. Kalau demikian, dia salat dalam keadaan dia basuh kawasan yang tak bersisik saja. Kalau muka bersisik, tangan tak bersisik, tangan basuh. Sampai ke penyudah, muka tidak. Kalau orang fatwa kena basuh juga, qatalahumullah, bunuh dia, Allah bunuh dia. Macam Nabi kata lah. Artinya benda-benda ni, hukum ni, kalau angkat kat Nabi, dia senang kan, dia susah. Hak susah ni angkat dia kata apa? Angkat baru duk kilas-kilas. Angkat pergi kat Nabi semua senang lah. Nabi selesai, Nabi dah sapu ya. Angkat pergi kat kita, amboi, agama ni kena susah lah sikit. Dah. Angkat pergi kat Nabi senang. Tak boleh lah macam mana nak semayang. Tengok lepas mati esok lah qada dia kata. Kalau duduk hospital. Ya. Ayak sikit ni siapa? Sapu tangan. Ayak sikit. Macam tu ada ayak sikit dengan satu kolek lah. Satu kolek kita sapu. Spray boleh. Kerana spray menyebabkan air itu bergerak. Itu dinamakan basuh. Tapi jeluk tangan, tarik bagi macam sapu tu. Kita sapu sudah. Faghsilu wujuhakum. Basuh muka kamu. Kemudian wa aydiyakum ila basuh muka, tangan sampai ke siku. Yang sapu mana? Wamsahu. Sapu bila? Sapu kepala. Tak betul. Habis itu macam mana duduk atas kapal terbang? Tayamum. Pasal saya tayamum. Lupa bawa debu. Tepuk debu ke terbang mana. Sebenarnya kita debu tuan-tuan, satu lagi debu. Bukanlah kata debu ni pergi ambil tanah duk. Buat apa tu Pak Cik? Ni duk bertapis debu ni nak ambil tayamum. Tak. Di mana saja yang ada debu. Tuan-tuan perak tengok-tengok ni ada debu. Situ pun ada debu pasir. Kita tengok sap saja ada debu lah. Sebab tu tuan-tuan jangan heran. Kita tengok bila di Masjidil Haram, bila apa, mereka tak ada apa, orang semua mereka pegang dinding, mereka tayamum. Mereka tayamum. Ayat mereka tak ada apa, mereka tayamum. Kata, la ilaha illallah, bodoh lah, puak-puak ni main Mekah tak mengaji. Orang kita kata. Dah, dia ada debu. Pasal Quran suruh tayamum apa? Fatayammamu sa'idan thayyibat. Bertayamum dengan debu yang baik, debu. Debu yang ada. Bukan kita kata debu tapi debu apa. Tanya kalau tuan-tuan keluar kita tepuk. Boleh tak bertayamum? Tak boleh lah, tak cedera apa. Debu tu boleh lah tayamum. Tapi kalau cedera apa, boleh lah debu di situ. Tuan-tuan faham ni? Saya nak bagi faham ni. Bagi boleh buat. Bukan faham tu, bagi boleh buat. Ya.
kalau teman tak sah, ayat maka saya tak cukup. Jadi kita siaskan, kita itu hukum orang yang semayang mereka di pokok. Jadi mana sama itu? Mana nas yang kata semayang orang mereka di pokok? Nas semayang sama waktu. Ya, saya tak tahu sama ada mereka bersidang ataupun tak. Mereka berhak. Kita tahu ini adalah satu masalah. Apabila kita ekstrim dengan sesuatu keputusan dalam fatwa, sedangkan para imam tidak ekstrim dengan keputusan mereka, perkara ini terdedah kepada perkara ijtihad. Kita tahu kalau kapal terbang baru memang tak ada debu. Dan kita yang nak naik kapal terbang, kita tahu masalah kita bawa lah ada debu sebungkus ni, bawa banyak ni. Siapa suruh bawa ni? Tahu dah, plastik asangko hak paling kecil tu dah cukup. Dah cukup. Kalau ada ayat semayang nak ambil atas kapal terbang memang boleh ambil. Tapi kalau semua tu pakai ambil, kacau. Plastik asangko yang boleh dah cukup. Kita nak sapu apa? Kumuk dengan debu kan? Kita tanya dia nak sapu apa? Macam mana tayamum? Sapu apa? Kena pituan debu ketuk macam tu kan? Bagi ada debu saja di tangan, kemudian sapu bukan basuh dengan debu. Sapu selap, selesai. Sapu selap, ditarik ke bawah, selesai. Lepas tu duk tengok belek, tak mana debu tak kena. Debu ni mana boleh dia kena semua? Sapu bagi rata sudah. Ayat memanglah dia kena semua. Nama pun debu. Itu Nabi kata apa tadi? Ala syifa'ul ain su'al. Tidakkah ubat bagi orang yang keheranan itu tanya? Dalam masalah ini nak tanya siapa? Tanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan hadis tadi bagi sahabat yang kata yang kena qada mati, apabila ditanya pada sahabat-sahabat ilmu yang dia ada, tahap itu sejalan, tahap yang menyatakan bahawa kami tidak jumpa kami yang menyuruh tayamum, ilmu dia kata tu. Jadi katakan nanti kita sahabat kita tanya kepada kita apa sekian. Jadi kita nak tanya berdasarkan pakai ilmu yang ada. Tak. Ya. Kita bila orang tanya kita satu benda, kita kena tengok bidang kita ni apa. Kita tak boleh bercakap benda yang bukan bidang kita. Orang kita orang biasa. Orang main tanya, adalah dalam hadis Nabi sebut sekian-sekian. Dia kata setakat saya jumpa tak ada. Padahal dia baru baca hadis 40 pun tak habis. Terus dia seolah-olah macam dia ulama hadis. Tak ada. Ya. Dia tak boleh kata, saya jawab berdasarkan ilmu saya. Tapi ente jawab berdasarkan kejahilan. Ente kena kata, wallahu ta'ala alam, ana bukan bidangnya. Sahabat tadi mau kata, wallahu ta'ala, kami tidak tahu benda ni. Kita kena bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan satu orang telah membuat kajian dalam sesuatu bidang. Itu lain. Kita akan jumpa dalam hadis, Nabi kata, man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang ijtihad betul dapat 2 pahala. Siapa yang ijtihad salah dapat 1 pahala. Ini bagi orang yang ijtihad. Maksud ijtihad ni bersungguh-sungguh mencari dalil. Semak, kaji, semak. Waktu dia jumpa. Dia dimaafkan. Adapun orang yang tak mencari dalil, duduk goyang kaki kemudian mengeluarkan fatwa, tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Wallahu ta'ala. Ya, lagi soalan. Luka, ya. Kita tak ada luka. Tapi kita tak boleh kena ayam. Kita sapu juga ke atas dia kalau sekiranya sapu tidak memberi mudarat. Kalau sekiranya kita sapu, kalau sapu tak memberi mudarat pada dia, kita artinya ringan saja kita ke atas dia.
Kalau tidak, kita balut sedikit dan kita sapu. Kita bubuh plaster, kita sapu atas plaster. Katanya, tetapi yang kita maksudkan luka tu luka yang tak boleh kena ayak. Kalau luka yang boleh kena ayak, setakat kalau kena ayak pedih sikit-sikit, dia tak mengarat apa. Allah, sikit-sikit lah. Rasa biasa luka pun, kita dah bungkus, tak mau bagi kena ayak lah. Itu tak dia kenakan. Benda yang maksudkan benda mudarat. Yang ni kalau kena ayak, meroyak, tak baik, sangat-sangat menyakitkan. Itu yang kita balut dan kita elokkan daripada kena ayak. Kalau dia luka, tiba-tiba lah tak ada plaster macam tu. Waktu semayang dah sampai. Kena ayak pun tak boleh kawasan tu. Tok Zah kata menitik, merenjih pun tak boleh. Terbakar api katanya. Semayang dah masuk dah ni. Nak buat macam mana? Basuh semua kawasan kecuali kawasan tu. Selesai? Tentu. Ada orang tak boleh, hang kena jurih juga. Agama kena lah jihad. Orang jihad mati pun ada. Tak ada. Hak nak mati di medan jihad ada tempatnya. Tapi hak dalam macam ni Islam tak suruh mati. Kalau mati macam ni, cerdik ke bodoh? Bodoh. Nak mati biar tempat dah. Orang kata, orang berjihad mati kena agama. Betul. Mati kena tempat dia. Artinya bayar harga. Sama ada hampa tak mati, aku mati. Aku tak mati, hampa mati. Ada pasal. Ni tak pasal-pasal mati seorang-seorang. Tak guna. Tak guna. Ya. Tak diganti dengan debu. Tak diganti dengan debu. Sama ada kita tayamum ataupun kita ambil wuduk. Tak diganti. Kalau kita balut kat atas, selesai masalah. Ada mungkin orang kebakaran, tak boleh balut. Tak tahu dah, saya tak tahu. Mungkinlah kata terbakar ni tak boleh balut lah katanya. Kalau balut meroyak. Betul tak? Dia bagi kat kita sapu krim pula kat atas tu. 3-4 hari hidup krim ke tu. Nampak macam mana? Ada berapa kaul? Pertama, kaul mazhab yang kata tayamum di pergelangan tangan. Ulama pakai yang tu. Sapu muka dan tayamum di pergelangan tangan. Kalau lah tak kena pada ke tangan lah. Katalah kena semua macam ni. Ambillah wuduk macam biasa. Kawasan tu tak usah basuh, tak usah apa. Selesai. Ya. 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 Sekarang nak tengok. Kalaulah sekiranya dia ni otak dia berjalan. Cuma dia koma. Ataupun dia bukan koma lah, dia lumpuh semua. Tapi kita tahu dia bersembang, dia apa boleh. Dia tak boleh bergerak. Dia sekarang nak wuduk. Orang lain tolong wuduk untuk dia kalau orang ada. Kalau tak ada siapa seorang-seorang dia solat. Kalau lah ada adik-adik dia, anak dia kata hampa tolonglah ambil semayang mai kat aku. Dia duduk atas katil nak buat macam mana tadi. Senang, alhamdulillah zaman lah kita spray dah. Spray dengan spray reset tu. Spray reset tu pakai jalan tak main apa dia. Kita lah nak semayang kat dia. Spray tu ayam tu kita serang kan. Muka dia semua kena. Kan? Dia basah semua. Kan spray ayam halus je kan. Spray tangan dia. Sapu kepala dia. Kaki dia sudah. 4 anggota yang wajib untuk dia. Selesai. Kau nak buat lain, nak bubuh telinga dia pun boleh lah. Tapi kalau nak mudah, selesai. Kalau dia duduk atas katil di rumah dia boleh meratakan air seluruh badan dia. Dia penjelum-jelum sikit kepala dia, kenapa spray seluruh badan dia. Isteri dia apa, tolong boleh buat. Kalau tak ada siapa, dia tak boleh lah bergerak pun sakit. Hanya boleh duduk terlantak, nak angkat pun lemah dah badan. Tayamumkan untuk dia. Tepuk debu, sapu muka dia. Tepuk debu, sapu tak. Dia tak boleh angkat badan. Maka dia yang tak boleh bergerak tu, hati dia dan pemikirannya, dia boleh solat seperti biasa. Iaitu dia sambil tidur, dia niatlah dia solat. Pergerakan dia pun dia niat saja. Namun solat, dia tetap solat kepada Allah Ta'ala.
Tak boleh lah kalau lah nak semayang hari sampai sehari 5 kali. Dia tak mampu dah nak turun orang ambil. Semayang zuhur sekali dengan asar. Semayang maghrib sekali dengan asar. Mai orang ziarah kata tak boleh buat macam tu. Macam mana? Tak usah duk semayang, tak apa buat tu jangan. Tu lagi karut. Semayang sekali. Semua. Kalau dia ragu-ragu, dia dulu mengaji cara lain, kita habang ada satu cara lagi. Nak bagi hilang pening kepala dia tu. Semayang di hujung waktu. Hujung waktu zuhur. Agak habis dah waktu zuhur. Duk syak masuk waktu asar. Ayat semayang tu juga. Terus dia semayang asar. Walaupun hadis benar kan. Tapi dia tak mahu. Semayang di hujung waktu maghrib. Habis jam maghrib terus semayang. Subuh tak usah duk jamak. Tak apa-apa. Subuh kena bagi semayang. Nampak tak cara tu? Faham tak ni? Tak mengaji ni bukan duk bila tak faham tu tanda faham lah tu. Bukan. Dia tak, kalau tak faham tu memang tak faham. Jam tidak kosar. Jamak saja. Tuan-tuan tak kosar. Orang yang sakit, dia tak mampu ataupun orang yang sekarang kita nak buat contoh doktor. Doktor bedah. Dia nak bedah orang pada pukul 4. Dia sudah bedah pada pukul 8 misalnya. Kalau dia keluar pergi semayang, habis. Jek sekali perut dengan gunting duduk dalam. Nurse tak tahu. Itu yang kena zaman. Di Australia sampai 4 tahun duduk dalam benda tu duduk dalam perut dia. Pergi tanya orang, ustaz kata tak boleh. Semayang lagi besar. Mati pergi dia. Jangan kita tinggal semayang. Bukan. Fiqh benarkan kita. Doktor ni semayang zuhur 4 rakaat. Semayang asar 4 rakaat. Masuk pergi bilik operation. Ya. Solat tu siap-siap dia jamak. Tapi 4-4 bukan 2-2. Kerana dia bukan musafir untuk dia qasar. Dia hanya bermasalah untuk dia. Dia hanya boleh jamak. Macam tu juga kita nak masuk perbentangan. Suatu benda yang penting. Berhujah dengan golongan yang bukan Islam. Perbincangan. Kalau kita tinggal. Boleh ke orang kafir. Kita buat macam mana? Boleh pilah dunia ni sayap nyamuk pun tak ada. Biar pergi ke depan nak buat nanya kita. Esok Tuhan balas lah di akhirat pula. Bukan. Islam suruh hujah. Kita solat 4 rakaat. Zuhur, kita solat 4 rakaat. Asar, kita masuk. Seperti orang yang bersidang di parlimen dan seumpama. Kalau sekiranya parlimen dah tak ikut Islam umpamanya. Dia tak berhenti, dia tak apa. Kita kalau tinggalkan persidangan, habis perbahasan boleh ke orang lain. Umat kita nanya, kita boleh. Jamakkan. Kenapa tidak? Dan orang yang tak bagi dalam hal ini sedangkan hadis jelas. Hadis Muslim. Nabi telah jamakkan salat. Tidak kerana hujan dan tidak kerana musafir. Kata para ulama itu disebabkan kerana masalah-masalah. Ya. Akan dalam pilihan raya. Kita pilihan raya. Jadi kalau kita tapi ini kadang penyerahan ini semua ada something kalau sekiranya dia berurusan untuk kepentingan Islam. Kalau tidak. Ya, melihat semua benda, melihat kepada calon, melihat kepada prinsip, melihat kepada apa yang dipertahankan, melihat kepada mudarat orang Islam, kalau itu semua cukup, dia boleh. Ya. Kalau kita nak bah driver tak mau berhenti. Waktu subuh masuk. Pertama kita ajak driver berhenti semayang dulu. Kita kata ataupun kita nampak memang tak ada jalan dengan cara ni, kita semayang di belakang. Boleh kat satu cara. Luncuk dia keluar ke tingkap tu kita bawa. Tak ada lama sampai sekarang semayang pun tak ada gitu. Tak payah ambil ni lah. Ada juga cadangan tu.